Kemudian kita ada sentuh tentang para malaikat. Yang ni tak ulang pun tak apalah. 10 malaikat yang wajib percaya yang biasa disebut dalam buku-buku lah. Dan perkongsian malam ni. Sampailah perkongsian malam ni. Jadi kita sangat bersyukur lah dipilih oleh Tuhan nak ambil tahu tentang cerita alam barzakh ni. Sebagaimana yang kita faham, apabila dia memilih, maksudnya dia nak ingatkan. Dia pilih kita untuk datang majlis ni, maksudnya dia nak ingatkan. Dia nak ingatkan terus macam tu jarang berlaku. Memang ada orang yang tidur lena tiba-tiba dibawa ke alam barzakh lah apa kan, memang ada. Tapi kita tak dapat kot belah tu. Tuhan nak peringatkan kita dengan cara dia tarik kita datang majlis. Apabila dia memilih, maksud dia nak peringatkan lah tu. Jadi kita bersyukur. Macamlah berdoa juga. Apabila dia nak bagi kita sesuatu, dia akan buatkan kita berdoa. Kita tak pernah berdoa nak pergi haji. Tiba-tiba satu hari terdetik hati, masa nak pergi haji, doa, ya Allah bagilah aku ni kesempatan nak pergi menunaikan haji. Maksud dia Tuhan nak bagi dia tu. Bila dia detikkan hati kita tu, dia buatkan kita berdoa, maksud dia nak bagi dia tu. Ada harapan lah kan. Maksud dia nak bagi. Bila dia nak bagi sesuatu, dia buatkan kita berdoa. Ini dari segi hakikatnya. Okay, perkongsian malam ini kita nak bawa tentang orang-orang yang menolak seksa kubur. Ada kumpulan orang yang di luar Islam tu, kita tak heran lah, yang mengaku beragama Islam tapi dia tolak seksa kubur. Terutamanya golongan anti hadis. Dia percaya pada Quran. Quran memang dia pegang, tapi hadis-hadis dia tolak. Dia kata ni ciptaan lah, macam-macam lah tuduhannya. Dia pegang Quran saja, oleh itu dia tolak seksa kubur. Kerana dalam Quran tak ada cerita yang jelas tentang seksa kubur. Tak disebut tentang seksa kubur, jadi dia kata memang tak ada. Dia tak percaya seksa kubur ni. Yang dia tahu mati-mati tu tak sedar, sampai hari akhirat esok barulah jaga. Jadi kita nak menjawab golongan ini. Dalam Quran kalau kita tengok sepintas selalu memang tak ada seksa kubur ni. Tapi bila ulama-ulama cari, jumpa. Salah satu dia dalam surah Ghafir ayat 45 dengan 46. Cerita tentang Fir'aun. Dan Fir'aun beserta kaumnya dikepung oleh azab yang amat buruk. Kepada mereka dinampakkan neraka pada waktu pagi dan petang. Dan pada hari kiamat diperintahkan kepada para malaikat, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Ini cerita Fir'aun dengan kaum dia tadi ni, yang kejar Nabi Musa ni, dah mati. Di alam kubur tu nanti mereka ni akan dipromosikan, dinampakkan, coming soon. Di alam barzakh, waktu pagi dibawa sekali, ataupun pemandangan tu dibawa kepada mereka, ataupun mereka dibawakan kepada pemandangan tu kan, nampak neraka. Tak masuk neraka lagi, sebab alam barzakh. Nak masuk neraka ni alam akhirat esok ni. Jadi masa di alam kubur tu dibawa tengok neraka tu pagi, sagi petang sekali lagi. Ni bukti seksa kubur lah. Macam mana kata ni bukti seksa kubur? Tak kenal lagi neraka tu. Macamlah kita dihukum mati. Kamu dihukum mati dengan cara belah perut, buat keluar isi perut, lepas tu tengah duk hidup tu pancung. Nak mati seminggu lagi. Tapi kerajaan di England ni dia promosi dulu. Daripada tingkat penjara tu dia bagi kita tengok dulu orang yang kena hukum mati. Hari ni ada seorang kena hukum mati. Cara macam tu juga, dia kumpul ramai orang, belah perut, tarik isi perut buat keluar. Masa tu tak mati lagi. Tengah duduk sakit tu pancung kepala dengan kapak. Esok pula ada seorang lagi dihukum mati, dia tunjuk lagi kat kita. Hari ni belah perut juga, nak bagi kita ni seksa batin. Bila kata seksa batin tu tadi, seksa kubur lah tu. Jadi adalah seksa kubur. Sekurang-kurangnya seksa psikologi. Sebab tu dibawa tiap-tiap pagi, tiap-tiap petang, dibawa Fir'aun dan tentera dia ni pergi tengok. Oi, ini neraka. Nak bagi tu seksa batin. Tak senang nak duduk dalam alam kubur. Orang soleh tadi kan lena aja. Fir'aun dengan tentera dia pakat tak senang. Oh, kena dah aku ni. Lagi petang bawa pula lagi, tunjuk pula lagi. Setengah ulama' kata mereka ni dinampakkan saja untuk seksa batin saja.
Tapi setengah ulama kata mereka rasa bahang api neraka tu. Sekali ada hadis dia. Jadi ayat ini membuktikan siksa kubur tu ada. Paling-paling kurang pun siksa batin. Walaupun tak kena, katakanlah tak betul lah, yang kena ketuk di telinga apa tadi, kurang-kurang siksa batin. Siksa kubur lah tu, sebab dia kena di alam barzakh. Jadi tertolaklah pandangan golongan inti hadis tadi. Lagi satu bukti siksa kubur dalam Quran, surah At-Taubah ayat 101. Maksudnya nanti kami akan siksa mereka, yakni orang-orang munafik 2 kali. Kemudian mereka akan dikembalikan kepada azab yang besar. Orang munafik masa hidup ni, hidup macam kita lah. Lepas tu kena siksa 2 kali, dan akhirnya siksa yang besar. Maksudnya 3 kali. Siksa kali pertama, siksa kali kedua, lepas tu azab yang besar. Azab yang besar tu neraka lah, last. Jadi di mana berlaku siksa kali pertama, siksa kali kedua ni? Jadi siksa kali pertama ni dia kena alam barzakh. Siksa kali kedua dia kena masa alam akhirat. Yang di mahsyar kan, yang perlu apa duk tindan kita apa tenggelam semua ni, dengan ditimbangan tu, dengan tak boleh minumnya, dengan nak lintas titian siratnya susah. Tu siksa kali kedua, dan akhirnya azab yang besar neraka. Jadi ni bukti siksa kubur ada. Sebab dia kata ni orang-orang munafik kena 2 kali. Dalam kubur kena sekali, alam akhirat kena sekali, lepas tu neraka sekali. Jadi tertolaklah tadi hujah orang-orang anti hadis. Kita guna Quran saja pun dah cukup, tak payah pakai hadis. Dah ada dah cerita tentang siksa kubur. Tapi yang golongan anti hadis ni ramai bijak pandai. Orang yang pandai-pandai belajar. Tapi dia pakai Quran saja, dia tolak siksa kubur. Kalau Quran tak cerita pasal azab kubur pun, kita yang percaya kepada hadis kepada Nabi Muhammad ni, kita terima dah. Katalah betul, dalam Quran memang tak ada cerita siksa kubur. 2 ayat ni memang tak ada dalam tu. Ada ke tidak siksa kubur? Kalau tanya kita kata ada. Kenapa ada? Nabi Muhammad kata. Tak perlu Quran pun, sebab kita yakin Nabi Muhammad dah. Dalam surah Al-Hasyr ayat 7, dan apa juga yang diberikan oleh Rasul kepada kamu, maka terimalah serta amalkan. Apa yang Nabi Muhammad bagi pada kita ni, terima saja. Termasuklah hadis. Sebab hadis ni perbuatan Nabi, perkataan Nabi, benda-benda yang Nabi akui. Nabi bagi Quran, kita terima. Dia bagi hadis, kita terima juga. Dan apa juga yang dilarangnya untuk kamu lakukan, maka patuhilah larangannya. Jangan buat. Hadis yang ke-9. Jadi kita dah tolak dah pandangan golongan yang menolak siksa kubur ni tadi. Hadis yang ke-9 riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Jika seorang mukmin telah didudukkan dalam kuburnya, ia kemudian didatangi. Didatangi, dia tak sebut siapa dia. 2 orang malaikat tu lah. Maka dia akan menjawab dengan mengucapkan la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Itulah yang dimaksudkan dengan al-qaulut sabit dalam firman Allah Ta'ala dalam Quran surah Ibrahim ayat 27. Ada Tuhan cakap, Allah meneguhkan orang-orang yang beriman dengan al-qaulut sabit, iaitu ucapan yang teguh. Ini cerita pasal apa? Rupanya hadis bagi tahu ucapan yang teguh ni ialah masa di alam kubur tu. Kita dah terbaring dah dalam tu, orang pun berjalan balik, datang malaikat. Dia tanya kat kita, kita terus jawab kalimah tadi, la ilaha illallah ya Muhammadur Rasulullah. Itulah ucapan qaul sabit itu tadi. Hadis yang ke-10 riwayat Imam Ahmad dan Abu Daud. Ini cerita jiwa yang jahat, orang jahat ni. Lalu roh yang jahat itu dikembalikan ke dalam jasadnya, dan 2 malaikat mendatanginya seraya bertanya, siapakah rohmu? Yang ni yang baru marrok buka. Dalam hadis-hadis sebelum ni kita tak baca, tak diceritakan. Dalam hadis Imam Ahmad dan Abu Daud ada soalan, siapa Tuhan kamu? Dalam hadis yang kuat tadi, dia cerita, dia tanya pandangan kita tentang Rasulullah saja. Tapi dalam hadis Imam Ahmad dan Abu Daud baru ada cerita, siapa Tuhan kamu? Rob kamu. Jadi orang yang jahat ni, yang kafir ni lah, yang bukan Islam ni, dia tak tentu arah nak jawab. Bila tak tentu arah,
Malaikat pun tanya lagi, siapakah manusia yang diutuskan kepada kamu? Nabi Muhammad tu lah tadi. Sebab kunci kejayaan mesti la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itulah dia. Dia yang la ilaha illallah pun gagal, Muhammadur Rasulullah pun gagal. Lalu diserukan suara dari langit bahawa dia telah mendustakan hamba tu. Malaikat tadi tanya, lepas tu terdengar suara daripada langit. Suara daripada Tuhan lah agaknya. Dia dah dustakan hamba aku. Siapa dia? Nabi Muhammad tu tadi. Dia dustakan utusan aku ni. Maka dekatkanlah dengan neraka dan dibukakan pintu neraka hingga panas dan racunnya sampai kepadanya. Ni kita nak kait dengan cerita Fir'aun tadi. Orang yang gagal jawab tu termasuk Fir'aun lah. Jadi dibuka pintu neraka, bahang dia sampai. Walaupun tak duduk betul-betul lagi, tapi bahang dah sampai. Dan segala racun-racun dalam neraka tu pun sampai. Maksud dia rasa sikit dah. Jadi kalau kita nak kenakan dengan ayat Quran tadi, yang Fir'aun waktu pagi dan petang tu bukan diperlihatkan saja, maksud dia kena juga sikit. Kena juga sikit tiap-tiap pagi dan tiap-tiap petang. Jadi maksud dia ada azab kubur, ada. Dah kena dah bahang dia. Di alam kubur tu dah kena bahang dia, maksud dia ada lah azab kubur. Dah lagi tertolak lah hujah golongan yang menolak siksa kubur tadi.